Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. باب ما يقوله المسلم للذمي idza fa'ala bihi ma'rufan. Bab yang ke-36 muka surat 513. Ketika seorang zimmi, iaitu seorang kafir zimmi melakukan kebaikan kepada seorang muslim, perlu difahami bahawa tidak boleh seorang muslim mendoakan keampunan atau yang sepertinya kepada orang kafir. Doa keampunan ni orang yang beriman je. Sebab ada beberapa ayat yang Allah Ta'ala tak bagi. Nabi Ibrahim, beberapa orang Nabi yang lain, doa kepada orang yang Allah telah buat keputusan dia itu mati dalam kekufuran. Jadi doa kebaikan, doa keampunan tidak ada. Atau yang sepertinya kepada orang kafir, tetapi boleh mendoakan agar mendapat hidayah dan juga sihat walafiat. Itu boleh. Sebab kadang ada orang bukan Islam pun dia ada buat kebaikan. Jadi kita boleh doa kesihatan dan juga doa supaya Allah Ta'ala bagi kepada dia petunjuk hidayah. Itu yang terbaik. Kami riwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni daripada Anas radhiyallahu anhu. Dia berkata Nabi SAW meminta minum. Tetapi justru yang memberi baginda minum adalah seorang Yahudi. Nabi SAW mengucapkan Jammalakallah. Semoga Allah menjadikan kamu rupawan. Orang yang molek. Dengan itu sama sekali tidak tumbuh uban di rambut orang Yahudi tersebut sampai dia meninggal dunia. Allah jadikan dia orang awet muda. Itu dengan sebab doa Nabi. Jadi doa kebaikan boleh, cuma doa keampunan tak ada. Tetapi doa hidayat boleh. Semoga Allah Ta'ala bagi dia hidayat. Seperti kata ada dalam doa Nabi kepada kaum yang datang, mereka mengunjungi Nabi. Masa tu mereka tak masuk Islam. Kaum kepada Sayyidina Abu Hurairah, dipanggil puak-puak Daus. Allah Ta'ala Nabi SAW doa Allahumma hdi Dausan. Begitu juga Nabi SAW pernah berdoa ketika dia pergi mengunjungi Taif, Allahumma hdi Thaqifan. Ya Allah, bagilah hidayah kepada puak-puak Saqif, puak-puak Daus. Jadi doa hidayah ni boleh kepada siapa sajalah. Itu yang terbaiknya. Sebab lagi pula kita memang bertanggungjawab mendapat hidayat daripada Allah supaya orang lain juga dapat sama merasai, iaitu merasai dan mengecapi nikmat hidayat ni. Doa ketika merasa takjub dan khawatir akibat kedengkian. Kami riwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-ainu haqqun. Artinya mata hasad itu nyata adanya. Al-ainu haqqun tu mata hasud, nyata adanya. Perkara ni ada. Jadi bila ada,
Kena mengelak daripada hasad, dengki, kedengkian itu adalah suatu kena usahakanlah. Kami riwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha bahawa Nabi SAW melihat di rumahnya ada seorang anak perempuan yang wajahnya menguning. Mungkin macam sakit ya. Baginda SAW bersabda, istarqu laha, ruqyahlah dia. Ruqyah ni maknanya doa-doakanlah untuk dia. Fa inna biha nazarah, kerana dia terkena mata hasud atau orang dengki. Dipanggil pandangan mata yang tak molek. Pandangan mata yang tidak elok dia menyebabkan kesayang tidak molek. Terutama budak-budak kecil lah, mudah dia panggil kena mata. Orang-orang dulu selalu tahu lah benda ni kan. Dia panggil kena mata. Kami riwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ainu haqqun walau kana syai'un sabiqul qadari la sabaqathu al-ain wa izas tughsiltum faghsilu. Mata hasad nyata adanya, iaitu kesan-kesan daripada pandangan mata, terutama orang-orang yang ada sifat tak molek ataupun rasa dengki, memang akan memberi kesan daripada itu. Jadi Nabi kata, jika ada sesuatu yang sanggup mendahului takdir, maknanya kalaulah ada benda boleh mendahului takdir, maka mata hasudlah yang mendahuluinya. Apabila kalian diminta memandikannya, maka mandikanlah dia. Para ulama mengatakan memandikannya, maksudnya katakan kepada orang yang memiliki mata hasad dengan lemah lembut untuk mencuci bahagian dalam tubuhnya dengan air, kemudian air tersebut digugurkan kepada orang yang terkena matanya. Ni dia panggil macam satu simbolik lah. Kena sebab pandangan hasad dia tu, pandangan mata dia kena, maka dia kata apa? Minta tolong dengan dia mencuci bahagian tubuh dengan air, kemudian air tersebut digugur kepada orang terkena mata tadi. Baik. Di dalam syarah ni dia tulis tentang qala al ulama al istighsal. Maknanya hak minta suruh basuh tu, minta molek-molek suruh dia basuh mana-mana kawasan anggota dan gunakan air basuhan tadi kepada orang yang terkena mata. Ajmalal musannif fi hadzal mahal, dia kata musannif rahimahullah telah macam merengkaskan kata-katanya, wa basatal kalam fihi fi syarhi Muslim, dan Imam Nawawi musannif kitab ni juga telah mendetailkan di dalam kitab syarah Muslim. Faqala naqlan anil Maziri, dia telah menukilkan daripada Imam Al-Maziri, wa radda syar'u bi amril a'in bil wudu, dan telah syariat menyatakan kita menyuruh orang yang hak pandang mata tadi supaya berwudu, bukan basuh saja, maknanya berwudu. Kerana fi hadis Sahal bin Hunayf, kerana ada dalam hadis Sahal bin Hunayf, rawahu Malik fil Muwatta, wa sifatu wudu'il a'in indal ulama an yu'ta bi qadahi ma, iaitu cara kita nak suruh
Orang yang sebab dia pandang mata kena orang tu, kena budak ke sampai jadi budak sakit ke, kita bawa air dengan sebekah. Wala yudha'ul qadah fil ardi. Bekah tadi kita tak boleh letak di bawah. Di atas bumi tidak. Fayakhuzu minhu, kita maknanya bekah tadi kita pegang duduk di atas. Fayakhuzu minhu ghurfatan. Maka orang tu dia pun ambil cedok daripada bekah tadi. Fayatamadmadu biha, dia pun berkoma. Summa yamujjuha fil qadah, kemudian dia luahkan balik dalam bekah. Summa ya'khuzu minhu ma'un yughsilu bihi wajhah, kemudian diambil air daripadanya untuk membasuh wajah orang tadi. Summa ya'khudhu bi shimalihi ma'un yughsalu bihi kaffahul yumna summi biyaminihi ma'un yughsalu bihil yusra. Jadi basuh tangan kanan dia untuk tangan kiri orang yang kena tu. Basuh tangan kiri untuk tangan kanan orang yang kena tu. Dia macam bersilang. Tu di antara cara kaedah lah. Ma'un yughsalu bihi mirfaquhul aisar wala yughsalu ma bainal mirfaqain wal kaffain summa yughsalu qadamuhul yumna summal yusra summa rukbatahul yumna summal yusra ala sifatil mutaqaddimah. Menyilang juga kaki pun. Basuhan kaki kanan dijiruh kepada kaki kiri orang yang kena pandang mata. Wa kullu zalika fil qadah, semua dalam bekah tadi. Summa dakhilatu izarahu wa huwa tarful mutadalla alladhi yaliya haqquhul ayman wa qad zanna ba'dhum anna dakhilatal izar kana bihi 'anil faraji wa jumhurul ulama ala ma qaddamna fa iza istakmala hadha sabbahu an khalfihi ala ra'si. Jadi selepas selesai semua dah dia berwuduk, air lebihan tadi itu dibasuh di belakang kepala orang yang kena tadi. Wa hadzal ma'na la yumkinu ta'liluhu wa ma'rifatu wajhihi wa laysa fi quwwatil aqli al-ittila' ala asrari jami'i al-ma'lumat fala yudfa'u hadza bi alla ya'qilu ma'na. Dia kata perkara ni kadang memang tak masuk akal ke, tetapi itu apa yang telah dilakukan. Wa qad ikhtalafa al-ulama fil 'ain hal yujbiru 'ala al-wudu' lil mu'in am la. Cuma di sini timbul pula ikhtilaf ulama. Orang yang pandang mata tadi tu, kita kena suruh dia berwuduk ke supaya untuk membantu orang yang hak sakit tadi atau tidak. Wahtajja man aujabahu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi riwayati Muslim hazihi. Jadi ulama yang berhujah kata memang kena minta suruh. Minta dan suruh orang tu berwuduk atas dasar dan hadis kita baca ni. Sebab hadis ni kata wa izastughsiltum faghsilu. Apabila diminta basuh atau diminta berwuduk, faghsilu, kena buat. Jadi atas hadis ni lah, ya, dalam yang kita baca ni, atas hadis ni ulama berhujah bahawa kena suruh. Gitu. Habis. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata seorang yang memiliki mata hasud, iaitu pandangan mata yang kadang boleh memberi sebab jadi orang sakit. Itu sebab ada tempat-tempat, contohnya macam di Pakistan, India, dia selalu bangunan-bangunan besar ke apa, dia akan tulis Masya Allah la quwwata illa billah. Pernah saya bagi tahu dulu. Sebabnya supaya tidak kena pandang mata. Bila orang tengok bangunan tu, orang tengok kalimah zikir kan, Masya Allah, maka bila orang sebut Masya Allah la quwwata illa billah, kesan-kesan pandangan mata yang tak molek ni tak kena. Sebab zikir tu ada. Zikir tu macam sebagai mempertahankanlah daripada kena pandang mata, dia panggil. Kadang-kadang bukan setakat orang ya, bangunan pun kena. Tu sebab bila buat macam tu, dia tidak adalah macam kesan daripada pandang mata atau dipanggil mata hasud ni. Seorang yang memiliki mata hasud diperintahkan untuk berwuduk. Kemudian air sisa wuduknya dipakai mandi oleh orang yang terkena matanya. Ni macam disebut tadi lah. Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang sahih
sesuai dengan syarat periwayatan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kami riwayatkan dalam kitab Imam At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadu minal janni wa 'ainil insani hatta nazalatil mu'awwizatan falamma nazalata akhadha bihima wa taraka ma siwahuma. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelumnya, maknanya peringkat awal tu memohon perlindungan dari jin dan mata manusia. Sebab pandangan mata ni kadang-kadang boleh menyebabkan jadi sakit. Nabi sentiasa minta perlindungan jin dengan mata atau pandangan manusia. Sampailah turunnya Mu'awwizatain. Allah buat turun 2 surah terakhir. Tu dipanggil Mu'awwizatan. Mu'awwizatan itu 2 surah terakhir itulah. Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas. Bila Allah Ta'ala buat turun tu, itu ayat 2 surah tu diturunkan ketika Nabi kena sihir. Lepas pada itulah, setelah kedua surah tersebut turun, baginda sallallahu alaihi wasallam membaca kedua-duanya sebagai perlindungan dan meninggalkan yang lain. Doa-doa lain tak buat dah bila ada surah tu turun. Cara Nabi, pengamalan Nabi ialah setiap malam sebelum tidur Nabi akan buat. Dia akan baca bersama Mu'awwazatain ni satu lagi surah Al-Ikhlas. Maknanya 3 kulah orang panggil. Tu dalam adab tidur pun ada disebut sebelum ni. Kan pertama Nabi akan buat isyarat menadah doa, baca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, kemudian Mu'awwazatain, Qul a'udzu birabbil falaq sampai habis, Qul a'udzu birabbin nas sampai habis. Dalam riwayat tu Nabi dia taffa, dia telah tiup di tapak tangan dan dia telah sapu ke seluruh tubuh dia. 3 kali dibuat setiap sebelum tidur. Setelah turun 2 surah ni Nabi buat gitu ya, untuk pertahanan daripada ni semua pandang mata, jin dan segala-gala. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'awwidul Hasana wal Husaina radhiyallahu anhuma, u'izukuma bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah, wa yaqul inna abakuma kana yu'awwizu bihima Ismaila wa Ishaqa. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan perlindungan bagi Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma dengan doa. Nabi baca untuk perlindungan 2 orang tu. Doa dia tu lah, u'izukuma bagi kedua tu, u'izukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Aku memperlindungkan kamu berdua dengan kalimah Allah yang sempurna dari seluruh godaan syaitan, haiwan berbisa dan dari seluruh gangguan mata yang melukai. Lepas tu wa yaqul, Nabi pun bagi tahu. Nabi kata sesungguhnya bapa kamu iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam pun berdoa dengannya doa ini untuk mendoakan perlindungan bagi kedua anaknya iaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishaq alaihi wassalam. Maknanya Nabi Ibrahim pun guna doa ni dulu, u'izukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Kami riwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni daripada Sa'id bin Hakim radhiyallahu anhu, dia berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza khafa an yusiba syai'an bi'ainihi qala Allahumma barik fihi wa la tadurruhu.
Doa tu duduk baris dua tu. Apabila Nabi SAW khawatir matanya akan menimpa sesuatu, baginda akan mengucapkan Allahumma barik fih, ya Allah berkatilah ia, wala tadurrahu, dan jangan merosakkannya. Kami riwayatkan juga dalam kitab Ibnu Sunni dari Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a syai'an fa'ajabahu." Ini hak saya kata orang-orang tu tulis di bangunan tu. Sesiapa yang melihat sesuatu dan membuatnya takjub, dia merasa kagum, kemudian dia kena mengucapkan Masya Allah, la quwwata illa billah, atas kehendak Allah tiada kekuatan selain milik Allah. Kalau dia baca ini sesuatu perkara yang dia kagum atau dia takjub, lam yadurrahu, nescaya tidak akan berpengaruh apa-apa baginya. Maknanya tak ada musibah atau tidak ada perkara yang buruk berlakulah kepada benda yang dia kagumi tadi. Kami riwayatkan juga dalam kitab Ibnu Sunni daripada Sahal bin Hunayf, bukan Hanif, Hunayf radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'a ahadukum ma yu'jibuhu fi nafsihi aw malihi." Apabila salah seorang di antara kamu melihat sesuatu yang menakjubkan pada dirinya atau pada hartanya, falyubarrik alaihi, maka dia doakanlah keberkatan padanya. Doa keberkatan ni Allahumma barik fihi, macam hak tadi lah, hak apa? Hak atas sekali tadi tu. Allahumma barik fihi wala tadurrahu. Doa tu doa berkat dipanggil. Jadi mintalah, doakanlah keberkatan alaih, kepada benda tadi, fa innal aina haqqun, kerana mata hasud adalah nyata adanya. Sebab itu menghindari daripadanya tu adalah satu perkara yang sepatut. Kami riwayatkan juga dalam kitab Ibnu Sunni daripada Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'a ahadukum min nafsihi wa malihi wa a'jabahu ma yu'jibuhu, falyad'u bil barakah." Apabila salah seorang di antara kamu melihat sesuatu yang menakjubkan pada dirinya atau pada hartanya, hendaklah dia mendoakan keberkatan padanya. Doa keberkatan macam atas tadilah, Allahumma barik fihi wala tadurrahu. Doa yang sama. Imam Abu Muhammad Al-Qadhi Husain dari kalangan sejawat kami rahimahumullah, maknanya ulama-ulama Syafi'i ni, di dalam kitabnya At-Ta'liq fil Mazhab menyatakan sebahagian Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari melihat kaumnya. Maknanya sebahagian Nabi alaihi salam ni, ada Nabi lah, maknanya ada Nabi alaihi salam melihat suatu hari kaumnya, dia pun menganggap jumlah kaumnya itu ramai, maknanya rasa kagum, dan hal itu membuatnya berasa ta'ajub. Tiba-tiba hanya dalam waktu 1 jam, sekitar 70,000 orang daripada umat tersebut telah mati sekaligus, ramah. Allah Ta'ala pun mewahyukan kepadanya, kepada Nabi itulah, Nabi tersebut, annaka intahum walau annaka iz'intahum hassantahum lam yahliku. Qala wa bi ayyi syai'in uhassinuhum, fa awha Allah Ta'ala ilaih taqulu hassantukum bil hayyi al qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankumus su'a bila haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maknanya ada dua bacaan zikir dalam ni. Sesungguhnya Allah pun bagi tahulah wahyu kepada Nabi tu, engkau melihat mereka dengan mata hasud, kamu rasa kagum, ta'ajub tadi, maka kena ada doa. Seandainya ketika engkau melihat mereka
lalu engkau membenteng mereka, iaitu benteng dengan doa, pasti mereka tidak mati. Nabi itu pun bertanya, dengan apakah aku boleh membentengkan mereka? Allah Ta'ala pun mewahyukan kepadanya, engkau ucapkanlah, hassantukum bil hayyil qayyum allazi la yamutu abada. Aku membenteng kamu dengan bacaan zat yang maha hidup lagi menghidupkan, yang tiada pernah mati selamanya. Itu satu. Wa dafa'tu ankumus su'a, dan aku membela kamu, alaikumus su', daripada keburukan, bila haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, dengan bacaan tiada daya upaya dengan kekuatan selain milik Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Ringkas katanya dua zikir lah. Satunya ya hayyu ya qayyum, yang keduanya la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ni pun antara zikir yang ampuh dia panggil. Ulasan pada kitab karya Al-Qadhi Husain tersebut mengatakan, sudah menjadi kebiasaan Al-Qadhi rahimahullah apabila melihat para sahabatnya, kemudian sifat-sifat dan keadaan mereka membuatnya takjub, beliau akan membentengi mereka dengan bacaan ini. Bacaan inilah, hassantukum bil hayyil qayyum lalladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankumus su' bila haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Maknanya ada satu-satu kekaguman pada harta benda kita, anak pinak kan, kadang-kadang anak cucu ramai-ramai sekali kumpul, kita rasa kagum, kita kena baca gini supaya Allah Ta'ala pelihara. Ambil satu bab sikit lagi. Zikir ketika melihat sesuatu yang disukai atau dibenci. Kami riwayatkan dalam kitab Ibnu Majah dan kitab Ibnu Sunni dengan sanad yang baik daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atahu al-amru yasurruhu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapat sesuatu yang disukai, beliau akan mengucapkan alhamdulillahillazi, segala puji bagi Allah yang bi ni'matihi, dengan nikmatnya tatimmu shalihat, sempurna segala kebaikan. Wa iza atahul amru yakrahuhu, dan apabila sesuatu benda yang tidak disukai datang, ataupun dia menjumpai sesuatu yang tidak disukai, qala, dia akan ucap alhamdulillahi ala kulli hal, segala puji bagi Allah setiap keadaan. Ini maknanya kita boleh belajarlah keadaan baik, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kalau keadaan tak baik, alhamdulillahi ala kulli hal. Jadi Nabi ajar kepada kita dalam setiap keadaan tu tetap alhamdulillah, baik ke atau tidak, cuma berbeza cara sebutan saja. Imam Al-Hakim Abu Abdillah mengatakan hadis ini sanadnya adalah sahih. Wallahu a'lam. Kalau mana? Kalau? Boleh ya guna juga. Untuk membenteng juga kan? Macam mana? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Sambungan kita muka surat 240. Ni takaful
atau insurans syariah tadi, model-model takaful. Okey. Sebagaimana yang telah dibincangkan sebelum ini, elemen yang terpenting yang membezakan insurans konvensional dengan takaful ialah kontrak yang mendasari aktiviti kedua-duanya. Asas kontrak tu, akad tu, 240. Jadi asas tu, takaful ni dia macam nak membantu. Dasar dia dasar membantu. Kalau insurans tu dia macam beli. Tu sebab jadi lari banyak tu. Disebabkan insurans merupakan kontrak yang berasaskan pertukaran atau jual beli, maka isu-isu riba, gharar, penipuan, maisi, perjudian yang merupakan unsur terpenting bagi menentukan keabsahan transaksi perlu diberikan perhatian sepenuhnya. Sebab dia ada elemen-elemen yang tak kena. Nak jual beli apa benda insurans kan? Itu sebab. Manakala kontrak tabarru' dalam takaful, tabarru' ni nak membantu menolong. Yang mendasari operasi takaful menghilangkan elemen-elemen haram. Kerana tujuan akad bukan lagi bermotifkan keuntungan daripada pertukaran, tetapi lebih berupa kebajikan bagi setiap peserta membantu antara satu sama lain. Sebab tu asas takaful tu nak membantu. Asas insurans tu untuk ada jual beli kontrak untuk nak dapat keuntungan kalau berlaku apa yang dia syaratkan tadi. Jadi situ ada unsur riba, ada unsur penipuan, ada unsur perjudian. Jadi semua unsur-unsur tu yang menyebabkan haram akad tu. Itu ya benda asas dia ya, asas kepada kontrak tu. Yang membezakan jauh antara takaful dengan insurans konvensional. Walau bagaimanapun dalam aplikasi semasa, pelbagai produk-produk takaful diperkenalkan bagi memenuhi pelbagai tuntutan serta selain daripada perlindungan resiko dan musibah, ada sesetengah produk yang menggabungkan pelbagai bentuk manfaat lain, termasuklah simpanan dan pelaburan. Justru pemeteraian kontrak-kontrak mengikut objektif tertentu dan pengasingan dana-dana yang berkaitan amat mustahak bagi mengelakkan sebarang isu-isu syariah yang boleh menjejaskan keabsahan transaksi. Walaupun takaful pada dasarnya ialah untuk tabarru', tapi setiap dia panggil mana-mana yang menganjurkan takaful ni, dia nak bagi nampak takaful dia lebih comel. Itu kadang ada tambahan-tambahan. Tambahan-tambahan tu pula yang takut bimbang jadi masalah timbul. Dia lari daripada hak asal tabarruk tu. Asal dia memang tabarruk tu bagus dah. Tapi dia nak percomelkan tu, kadang-kadang capur tu takutnya elemen-elemen hak insurans konvensional pun termasuk juga. Itu yang kena pastikan. Kalau kata dia nak memasukkan benda yang sebagai pelaburan, dia kena asingkan tu. Dana tu tak boleh sama-sama. Itu sebab kita pastikan kah benda tu diasing atau tidak. Selalunya masuk dalam kantong yang sama ya. Itu masalahan yang timbul tu. Sebab tu kalau kata takaful ni baik kita cari hak asas dia. Kan takaful yang asas yang tabarruk tu. Tak ada hak tambah-tambah benda ni, itu lebih selamatlah. Kan sebab kalau tidak agak benda tu bila ada capur dengan nak buat pelaburan ke apa ke, benda tu dia tidak asingkan. Kalau dia asing barulah okey. Okey. Selain daripada itu juga model-model takaful di pasaran amat terkait dengan pelbagai kontrak yang digunakan, khususnya dalam menjustifikasikan kehubungan di antara syarikat takaful dengan para peserta skim takaful tersebut. Ini bermakna terdapat dua peringkat penentuan kontrak, iaitu pertama kontrak yang mendasari hubungan dalam kalangan peserta skim takaful, yang kedua pula kontrak yang mendasari hubungan di antara syarikat takaful dengan peserta yang menyertai takaful tu. Okey, kita baca satu dulu. Pertama, kontrak yang mendasari hubungan sesama peserta. Bagi maksud yang pertama,
kontrak tabarruk menjelaskan hubungan dalam kalangan peserta. Ini bermakna setiap peserta yang menyertai skim takaful bersetuju untuk menghadiahkan atau menyumbang sejumlah wang bagi tujuan membantu antara satu sama lain jika ada dalam kalangan mereka yang ditimpa musibah tertentu sebagaimana yang disepakati dalam kontrak. Sebab tu kita kata asas takaful tu tabarruk, nak bantu. Maknanya dalam masa yang sama kita sebagai ahli takaful pun berhak menerima bantuan lah jika kita yang ditimpa musibah yang apa yang disenaraikan di dalam kontrak. Dalam konteks ini, sesetengah ulama berpandangan bahawa kontrak tabarruk adalah bersifat umum yang boleh diceraikan kot lagi kepada dua bentuk, iaitu al-iltizam bit tabarruk dan at-tanahud. Maknanya boleh diperhalusi lah. Okey, apa makna al-iltizam? Al-iltizam bit tabarruk. Al-iltizam bit tabarruk ialah satu komitmen untuk melakukan tabarruk. Maknanya kita kena bagi, maknanya nak bagi hak bulanan ke, hak jenis tahunan ke, atau menyumbang yang boleh digunakan untuk menjustifikasikan hubungan antara peserta sesama mereka atau peserta dengan dana yang disumbangkan. Prinsip ini disokong oleh AAOIFI, ni antara hak lajnah antarabangsa punya yang hak takaful lah. Maknanya disokong. Yang secara dasarnya mendefinisikan kontrak yang mendasari hubungan peserta skim takaful dengan dana takaful atau sesama mereka berasaskan kepada al-iltizam bit tabarruk. Komitmen untuk menyumbang ini pada dasarnya untuk kepentingan setiap peserta, berpandukan semangat untuk saling tolong-menolong dan lindung-melindungi antara satu sama lain daripada musibah dan resiko. Prinsip ini diperkenalkan oleh ulama daripada mazhab Maliki yang menjelaskan bahawa apabila seseorang berhasrat atau membuat komitmen untuk melakukan sesuatu kebaikan tanpa menghubungkannya dengan sesuatu syarat yang lain, dia wajib menunaikannya selagi mana dia tidak mati atau jatuh muflis. Maknanya, hak dia buat perjanjian kata dia nak bagi sumbangan bulanan, bulanan dia bagi. Supaya itu berlangsung. Mana-mana orang yang ditimpa akan diberi bantuan. Prinsip ini penting menurut kebanyakan pandangan ulama. Kerana tabarruk, iaitu nak membantu, dianggap tidak lengkap, melainkan subjek tabarruk tersebut telah pun berpindah kepada penerima sumbangan walaupun komitmen untuk melakukan tabarruk atau sumbangan telah diberikan. Isu ini dapat dilihat dalam kontrak hibah yang mana qabd ni pegang atau dapat atau pegangan terhadap subjek yang dihibahkan adalah satu syarat yang akan menentukan keterikatan bindinis akad hibah tersebut. Walau bagaimanapun bagi ulama dalam mazhab Maliki, komitmen untuk melakukan hibah atau sumbangan sudah memadai untuk menjadi akad hibah tersebut sebagai lazim atau mengikut binding. Pandangan ini diasaskan kepada kata-kata Sayyidina Ali dan juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma yang menyebutkan bahawa hadiah adalah dibenarkan selagi mana diketahui tidak kira sama ada ia sudah diterima atau tidak. Hibah tu hadiah lah. Ini juga bagi mengelakkan isu yang dibangkitkan oleh Nabi, al-aidu fi hibatihi kal-aid fi qai'ihi. Maknanya orang yang minta semula mengambil balik hadiah atau sumbangannya itu diumpamakan seperti menjilat ludah. Nabi pernah kata. Jadi tak mau timbul benda tu lah. Maknanya kalau kata kita akad dah, masalahnya kita ni nak hibah, kita ni nak tolong, nak bagi, tapi benda tu kita ambil semula. Jadi itu sebab kita nak hibah tu, tapi untuk semua peserta tabarruk atau peserta takaful tersebut. Jadi kalau kita yang syarat yang diletak ataupun contohnya satu musibah menimpa, oleh kerana kita adalah ahli dalam
takaful tersebut, kita layak menerima. Bukan bermakna kita seperti hak Nabi kata, orang ambil balik apa yang dia bagi itu macam dia menjilat ludah dia tu. Al-a'id fi hibatihi kal kalbi ya'udu fi qaihi laisa lana mislu saw. Maknanya seorang yang mengambil balik hadiah atau sumbangannya adalah diumpamakan seperti anjing yang menjilat ludahnya. Jadi kata-kata Nabi hak ni lah nak menghindari daripada ini sebenarnya itu atas dasar tadi tu apa yang didasari dalam bab takaful. Prinsip iltizam bitabarruk ini penting dalam aplikasi takaful bagi memastikan komitmen berterusan peserta untuk membuat sumbangan atau dalam istilah insurans ialah membayar premium. Bayar tapi dalam istilah apa tu takaful tu dipanggil tabarruk yang berterusan lah. Justru sekiranya ada peserta yang lewat atau menangguhkan sumbangannya, syarikat takaful boleh meminta pampasan daripadanya dan dianggap sebagai satu bentuk hutang kepada dana sumbangan peserta, sehinggalah dia secara rasmi menarik diri daripada skim atau polisi takaful yang dipersetujui bersama sebelum. Ini kerana dia pasal dia dah ambil komitmen, dia pun tak bayar senyap, tak boleh lah. Tiba-tiba berlaku sesuatu, dia layak tak terima, sedangkan tabarruk tu sumbangan dia tak buat pun, atau dia buat separuh jalan. Jadi macam tidak adil lah. Sebab tu kalau nak buat tu, satu tak mau buat, dia akan tarik diri daripada peserta, maknanya dia termasuk dalam skim dah. Ini kerana adalah menjadi tanggungjawab untuk melunaskan segala komitmen yang dipersetujui dalam kontrak yang dianggap sebagai kontrak mengikat, sebagaimana pandangan AAOIFI yang berasaskan mazhab Maliki. Status keterikatan iaitu binding kontrak takaful ini amat mustahak bagi syarikat takaful yang bertanggungjawab menguruskan dana-dana tersebut, membuat pengiraan terhadap nilai sumbangan berkala bagi setiap peserta dan jumlah pampasan yang akan dibayar pada peserta yang menyertai skim takaful ini. Selain daripada itu, hubungan dana dengan para penerima pampasan disebut juga sebagai iltizam bitta'wid atau komitmen untuk memberi pampasan, yang juga satu bentuk iltizam bittabarruk. Ia juga dianggap sebagai satu bentuk komitmen bersyarat, di mana penyempurnaan komitmen tersebut bergantung kepada keperluan tertentu, terutamanya tuntutan pampasan oleh peserta takaful disebabkan musibah atau kerugian melanda. Justru dalam skim takaful, sumbangan yang diberikan peserta mungkin digunakan secara keseluruhannya atau hanya sebahagian daripadanya, yang membolehkan peserta menuntut sebarang lebihan daripada dana pampasan takaful underwriting surplus. Maknanya surplus ni bila berlaku komitmen-komitmen ahli takaful semua kumpul dah, kemudian apa tu musibah ni mungkin tak berlaku atau berlaku, orang yang menuntut tu sikit, lebihan yang ada tu sepatut boleh dibahagikan kepada peserta skim takaful. Sebab tu benda ni sebahagian takaful dia buat, dia panggil keuntungan hasil lebihan. Kadang-kadang kita tengok dalam setahun, bila tidak ada apa-apa tuntutan atau tuntutan yang ada tu kurang daripada hak simpanan yang ada dalam semua skim tu, dia akan bagi balik keuntungan tu sebagai hibah balik daripada syarikat. Tu kadang kita tengok dalam contoh lah, sebagai contoh hak takaful motor. Takaful motor kereta ni selalunya kita buat ni macam insurans, bagi habis gitulah bayarnya. Ada tuntutan boleh tuntut, kalau tak tuntut kan habis lah, kena bayar, tak bayar tak boleh buat rotek. Tapi dalam takaful tak, dalam takaful kadang-kadang ada masa bila syarikat takaful tu ada lebihan, dia akan bagi semula sebagai keuntungan tu. Tu kadang-kadang habis tahun dia bagi, contohnya dia kata ada saya dalam takaful Malaysia ke ataupun etika pernah berlaku dengan ikhlas pun dia bagi semula. Dia kata ni ada keuntungan daripada syarikat, dia bagi kepada semua. Dia bagi mengikut tu, kalau sikit-sikit lah, banyak-banyak. Dia tidak ada satu had yang tertentu. Dia kalau letak satu had tertentu tak boleh. Sebab keuntungan syarikat atau lebihan daripada tuntutan itu tak tahu. Kan? Tu. Jadi barulah kita nak tengok benda tu comel. Tu sebenarnya selagi mana sistem takaful ada,
lebih elok daripada insurans konvensional, maka kenapa kita ni tak sebagai orang Islam tidak ambil takaful? Kena ambil takaful lah sepatutnya. Tak, jika tak ada pilihan tu dalam keadaan darurat lain. Tak, contohnya di negara kita ni tak ada sistem takaful, tak wujud. Maka terpaksalah kita pun ambil lah insurans konvensional. Tak ada insurans tak boleh nak ambil rotek pula, contoh kereta motor ni. Tapi kalau selagi mana ada pilihan, ada, kenapa kita nak pergi cari juga yang konvensional? Tu jadi maknanya bila mana di negara kita ni ada takaful, sistem takaful tu ada, walaupun mungkin masih ada lagi beberapa elemen-elemen yang kena dipercantik dan diperelokkan, memang kita tak nafikan, tapi maknanya dia tu lebih baik dan lebih elok. Wallahu a'lam. Kita akan sambung yang kedua daripada kita panggil tadi hak komitmen ataupun iltizam bitabarru', salah satu daripada pecahan daripada hak model takaful yang keterikatan kita dengan sesama peserta. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.